أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. والصلاة والسلام على رسول الأمين إمام المرسلين وقائد المجاهدين حبيبنا وشفيئنا وزخرنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار والترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل أمين يا رب العالمين. أما بعد. Semulakan Tuan Imam, barisan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan Pengerusi, Tuan Pegawai Surau An-Nur, Bandar Seremban Selatan, Pasar 3A, para habaib, tuan-tuan guru, para masyaikh, para asatizah, pemimpin-pemimpin masyarakat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana memberi keizinan kepada kita untuk terus hidup lagi di atas muka bumi ini dan direzekikan kita dengan kesihatan dan kelapangan serta kekuatan untuk kita sama-sama jalankan tanggungjawab yang diwajibkan ke atas kita untuk melakukan ibadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ianya bukan pilihan kita sebenarnya. Ianya pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala atas beberapa asbab yang kita sendiri pun tak tahu, ya. Mungkin doa nenek moyang kita dulu, jadikanlah anak cucuku ni orang-orang yang beribadah, taat, melakukan kebaikan. Atau doa jiran-jiran kita, saudara-saudara se-Islam, dan juga sedikit daripada keinginan kita untuk melakukan kebaikan. Maka Allah Ta'ala taufikkan kita untuk berada di sini, ya, yang kita sendiri tak tahu dan tak sangka. Dan tuan-tuan semua, imam pun tak tahu. Hari ini tuan-tuan berimamkan imam kami di Masjid Syekh Haji Ahmad, ya, salah seorang daripada imam di Masjid Syekh Haji Ahmad, Imam Tirmizi. Nama sama macam yang buat apa tu, himpunan hadis kan, ataupun Syama'il Imam Tirmizi. Jadi kalau tuan-tuan nak rasa sembahyang di Masjid Syekh Haji Ahmad, macam tu rasa tadi, ya, itu semua takdir Allah yang telah ada, ya, di Lauh Mahfuz, ketentuannya sampai pada hari ini. Jadi dalam Quran sebut tidak ada siapa yang tahu bila mereka akan mati dan di mana mereka akan mati. Tak ada yang tahu, tuan, ya. Walaupun dalam sebilangan kisah kita ada tengok orang ni dia akan tahu di mana dia akan wafat dan di bumi, kan. Itu segelintir manusia yang tak ada singkapkan, tapi rahsia untuk mereka, yang mereka itu telah mencapai satu makam yang Allah Ta'ala mencintai mereka, lalu dia beri rahsia. Ya, tapi kita ni ala kulli hal, kalau beribadah untuk mendapatkan kedudukan yang hebat, itu bukan tujuan ibadah, ya, ataupun mendapat sanjungan manusia, itu salah. Melainkan kita berharap untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur Allah Ta'ala letakkan kita
di sini dalam surau yang indah ini pada waktu yang mulia, pada waktu subuh, permulaan hidup bagi satu hari. Kita solat berjamaah, solat subuh, solat yang paling hebat dalam sepanjang hari. Jadi kita sambung pula selepas waktu itu dengan mengingati Allah, berzikir, berdoa, berselawat, dan kita hidup dengan majlis ilmu. Yang mana Nabi SAW dalam satu hadis menjelaskan bahawa majlis ilmu itu malaikat mengembangkan sayap-sayap mereka tanda redha, ya, sehingga berlapis-lapis sampai ke arasy. Jadi malaikat ni, dan malaikat ni ialah makhluk Allah yang sentiasa melakukan ketaatan. Wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ni Allah bertasbih, menyucikan engkau. Tak ada kerja lain lah malaikat. Jadi apabila begitu keadaannya, adanya malaikat itu dalam majlis ilmu, maka mudah-mudahan kita mendapat sifat-sifat malaikat. Apa sifat malaikat? Sifat ketaatan. Ya, amin ya rabbal alamin. Jadi begitu keadaan tuan. Tempat yang baik itu dipanggil tempat yang barakah. Apa itu barakah? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kalau seorang yang tidak baik, dia mendekatkan diri ke tempat yang baik, insya-Allah dia akan jadi baik. Seorang yang tidak baik, dia mendekatkan diri dengan orang yang baik, dia akan jadi baik. Seorang yang baik, yang tak baik dikelilingi oleh orang baik, insya-Allah dia akan jadi baik. Nabi cakap seorang itu ibarat dengan siapa dia berkawan. Kalau dia berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi, maka sedikit sebanyak dia mendapat wanginya. Tadi saya pernah cerita tuan, saya kalau ke Mekah tu, lalu ke kedai minyak wangi tu, senyum orang tu dia panggil, haji ta'am, ada jadi dia sebut, ni minyak wangi baru. Dia sombong tu bukan sikit, setengah botol. Kita pun salah diri. Kang dia mah, ada kuis dah. Ini pun okey juga dah. Depan bau lain, belakang bau lain, kiri kanan bau lain. Baru lalu, kenal pun tidak. Dapat wangi. Tapi kalau berkawan dengan tukang bosi, dan Nabi sedikit banyak mendapat hitam arang. Dan tukang bosi dia mengetuk, itu duduk ya. Sama ada terpercik arang itu, ataupun dia nak angkat telefon, tolong pegang dia. Kita pun pegang. Alamak, hitam. Begitulah ibarat. Jadi macam mana keadaan ni? Kita hari demi hari kita berniat kepada Allah Subhanahu taala, ya Allah, jadikanlah hari ini hari yang terbaik bagi aku. Sebab tu dalam satu hadis Nabi cakap, kalau kita bersolat, anggaplah solat kita yang itu adalah solat yang terakhir, supaya mendatangkan kekhusyukan, kesungguhan. Orang yang terakhir kan, macam kita nak berpisah dengan keluarga kan, selalu kita nak pergi jauh-jauh lah, berpergian nama, pergi haji ke, pergi umrah, poluk tak lepas, macam tulas lah jumpa tu. Ibarat macam tu. Makna dalam semayang guna buat tu, ya Allah, sungguh-sungguh dengan menjaga tertib dia, menghadapkan diri, menghadirkan hati. Allahu Akbar. Itu yang kata dengan kesungguhan. Makna jadi segala-gala sifat kerendahan diri, al-haya, al-raja, malu pada Allah SWT, mentazimkan Allah, mengharap diterima, maka dia akan mendatangkan khusyuk. Sebab yang last tuan, kalau kita jawab pekso tu, kalau pekso akhir tu memang kita jawab betul-betul, tulas tu, sampaikan saat akhir kita tengok ni ada tak jawab, padahal tak ada mendatangkan apa pun. Kan boleh nak jawab dah, suruh letak pen dah, tapi kita tengok juga. Makna janganlah ada yang silap. Begitulah keadaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita muhasabah diri, kita bersyukur dengan segala nikmat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan nikmat-nikmat itu di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah tuan-tuan, hari ini kita teruskanlah pembacaan kitab kita ni, iaitu 40 hadis akhlak mulia. Lama tuan, bertahun. Kita dah sampai ke hadis yang ke 40. Habislah. Ada lagi 42. Hat-trick kita hari ni. Kita habis 3 hadis. Boleh kau tuan? Lama benar lah kan? Lama dah. Tuan-tuan rasa lama? Saya rasa kau jawab kan? Ataupun tuan-tuan rasa kau jawab? Saya rasa lama.
Jadi kita hari ni pasal akhirlah kita tutup kitab ni. Jadi kita gila-gila mula tuan-tuan baca hadis ke-40. Katakan kita beri Bilal hadis bab 1. Macam Bilal. Boleh tak? Tolonglah. Boleh kan? Okay, alhamdulillah. Tak apa tuan-tuan, saja gurau. Jadi kita tengok hadis ke-40. Kalau ikut buku ni 40 hadis, tapi pengarang almarhum Abu Yasir Ahmad Rami Zamzam dia bagi 2 lagi ekstra. Ada yang ke-41, ada yang ke-42. Oh iyalah. Lepas tu penutup. InsyaAllah kita habis lantan ya. Kita berhenti syuruk 7.26, 7.38. 37. Boleh tak benar? Ya, kita habis nak 3 ni ya, insya-Allah. Baik, kita tengok hadis yang ke-40. Panjang-panjang hadis yang akhir ni. Tajuk dia menjaga kesihatan dan kebersihan. Ini biasa kita dengar kan. Sehat dan bersih. Ya. Nabi cakap 2 nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, as-sihah wal faragh. Kesihatan dan masa lapang. Sebab manusia ni dia ingat dia sehat sebab dia berusaha untuk sehat lah. Dia lupa bahawa itu adalah nikmat pemberian Allah Subhanahu Taala. Allah Taala ni maha adil kan, maha adil. Ya, penciptaan Allah Taala ni melampaui kesempurnaan. Kalau kita buat sesuatu orang cakap, cantiknya kereta ni, tak ada defect. Itu kita kagum. Tapi Allah Subhanahu Taala mencipta melampaui kesempurnaan. Mana lebih? Tak dapat kita nak cari dah. Sebab kita tengok bab sehat lah. Orang yang tak ada duit, badannya sehat. Orang selalu cakap, dia tu duit tak banyak, tapi badannya sehat, tak pernah sakit. Sebab Allah Ta'ala tu maha adil. Dia yang menciptakan. Kalau dia tak ada duit, dia tak sehat, payah dia nanti. Orang tu banyak duit, dia sakit ya. Allah Ta'ala tu maha mencipta. Dia beri orang tu banyak duit, dia sakit, orang tu ada duit untuk membiayai perubatannya. Dia sehat balik. Kan adil kan? Tapi jangan memandang nikmat orang lain sebab khawatir terlupa pada nikmat diri sendiri. Biasa macam tu. Baik, kita baca matan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ashrun min al-fitrah qassu asy-syarib wa ifa'ul lihyah was-siwak wa istinshaqul ma' wa qassul azfar wa ghaslul barajim wa natful ibd wa khalqul 'anah wa intiqasul ma' qala rawi wa nasitul 'ashirah illa an takuna al-madmadah. Rawah Muslim. Wa an Abi Malik ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Rawah Muslim. 2 hadis tuan ya. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, tak ada tulis Sayyidatina pun, saya tambah. Ya, sebab ini Ummul Mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau Nabi, ahlul bait, sahabat, mereka ini golongan yang mulia. Yang kita cakap Muhammad dulu masuk, jangan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah, Habibullah, Sayyidina Rasulullah. Aisyah, Sofiah, jangan Sayyidatina ya. Daripada kalau nak sebut Siti pun boleh, Siti Aisyah. Siti itu daripada Sayyidati. Ya, Sayyidati diringkaskan menjadi Siti. Kalau Sayyidi diringkaskan menjadi Sidi. Sayyidi itu tuan kami lah. Ringkasnya Sidi. Sidi Syekh Muhammad Said Jamaluddin Al-Inggiyah. Kan Sidi-Sidi kadang kita pun tak tahu. Kita pun panggil orang Sidi. Orang dengar CD player ke, CD ROM ke, CD apa ni, tak. CD itu daripada Sayyidi. Kalau Siti daripada Sayyidati. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 perkara termasuk dari fitrah. Ya, ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitrah ni maksudnya, fitrah ni semula jadilah. Makna yang Nabi ajar ni semua orang kena tahu, dan kalau boleh semua orang kena buat. Nak buat macam mana kena tahu. Fitrah ni semula jadi. Nabi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi
kama tantijul bahimatun bahimatan hal tuhissuna fiha anil jada'a kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, suci. Ayahnya lah, mak ayahnya lah menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sebagaimana kau melihat binatang melahirkan anak, hal tuhissuna fiha anil jada'a, adakah kau dapat padanya kecacatan, itu kelainan. Kau bawa melahirkan anak unta. Ya? Dalam hukum akal tak mungkin, tapi dengan iradah Allah SWT boleh. Kita jangan terus menafikan. Sebab tu kita akan jawab insya-Allah. Ya, dengan kehendak Allah sesuatu itu boleh saja berlaku. Gajah melahirkan anak ikan paus, pada akal tak boleh, tapi dengan kehendak Allah Taala boleh saja berlaku. Kalau kita tengok jam ni pun jam fitrah ni. Pusingan fitrah ikut apa nama, pusingan tawaf kan. Pasal kita nak pergi Mekah pun dah payah nak tawaf, jam tawaf sekarang. Orang mengaji pengkuang, jam mengaji. Ya. Peranan kita dah diambil oleh alat. Sehinggalah telefon tu mengambil semua peranan yang kita pernah jumpa alat-alat yang dulu. Surat khabar, telefon dah ambil, jam telefon dah ambil, diary telefon dah ambil, semua ada dalam tu. TV pun telefon dah ambil, radio pun dia ambil juga. Mengaji pun dia ambil, azan pun dia ambil. Si baiklah Bilal datang awal, aku tak ada telefon apa, jam azan. Agaklah, azan tak jam ni. Dan siapa yang ada setting azan tuan-tuan, kalau boleh nak masuk waktu semayang tu silent lah azan tu. Sebab saya tu hari semayang Jumaat bertalau-talau azan kat masjid tu. Allahu Akbar tu bilang Allahu Akbar. Orang-orang jenis ni, orang luar negara ni. Dia bagus, dia setting. Bangla, orang Rohingya apa semua ni. Lepas tu dia tak reti nak madam, kawan cakap diam, tak tahu macam mana sudah. Azan lah, macam-macam azan. Masjid Nabawi ada, Masjidil Haram ada, Masjid Terapung ada, Masjid Bosi, macam-macam azan. Sudah Bilal diam agak. Ikut Bilal tengah dia diam, azan lah kau kata. Merajuk Bilal. Jangan buat Bilal merajuk ya. Maka yang pertama memotong misai. Orang lelaki lah. Orang perempuan tak payah nak cek ya. Ya, memotong misai ni maksudnya memendekkan misai. Ada pandangan mengatakan cukur terus. Ada yang mengatakan dipendekkan misai daripada janggut. Maknanya janggut kena panjang, misai kena pendek. Dia tak mau misai panjang, janggut pendek. Itu terbalik. Kedua, membiarkan janggut tidak dipotong. Jadi janggut tu kalau dia nampak macam lain, bolehlah ditrim kan. Yang ketiga, bersiwak. Bersugi lah. Sugi pakai berus gigi. Itu membersihkan mulut, bersihkan gigi. Ya, dia tak dipanggil bersugi, dia sugi. Ada sugi, tak ada pula. Sugi itu siwak, kayu siwak ni. Ada jual kat sini pun ada. Oh, saya tak pergi Mekah je nak beli tu. Tak payah, kalau nak kat rumah saya banyak, boleh datang. Jemputlah datang kan. Saya nak bawa dia macam mana. Orang yang bersiwak sebelum salat digandakan 70 kali. Dia pahala dia. Kita ni semayang selalu negatif. Jadi macam mana nak jadikan dia positif? Maknanya markah tu ada ataupun ekstra. Carilah ya. Antara Nabi cakap, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli solat. Kalaulah tidak menyusahkan umatku, akan aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali nak sembahyang. Kan? Maknanya Nabi SAW ni memang satu orang yang sangat bersih, makhluk Allah yang terbersih, yang hebat, yang cantik, yang indah. Sampai nak wafat pun Nabi minta siwak. Ya, kalau dalam dia punya, kita tengok masyair Nabi ni, mana kisah kehidupan Rasulullah daripada awal sampai akhir, sehingga nak wafat pun Rasulullah minta nak bersiwak. Sayyidatina Aisyah menggigit siwak untuk melembutkan. Romantik rumah tangga Nabi SAW. Lalu Nabi bersiwak. Kita pun macam tu lah. Tapi saya dulu kat rumah saya lari dah kata anak dah siwak dah. Nabi ni romantik kan ya. Kalau Sayyidatina Aisyah minum cawan kan kat sini, beri kat Rasulullah. Rasulullah tengok kesan bibir dia, minum kat situ. Balikkan buat ya. Tak kenal Ustaz macam mana? Kalau suruh kat pakai gincu, nampak lincu merah tu, situlah tempat
Itu sunnah lah. Bila kita buat, kita ingat Rasulullah. Nah, barulah aman. Ni ingat Fir'aun nanti anak bangih ni. Tapi Fir'aun macam tu nya bangih pun, bini yang berjaya mengubah dia punya undang-undang untuk tidak membunuh bayi lelaki. Fir'aun bila dia punya tukang telik cakap, bos dah. Lepas dia akan lahir satu orang budak, dia akan besar dan melawan bos dah. Ya kata Fir'aun. Ini setelah ditranslate dalam bahasa Kembang. Ya kata. Kalau macam tu, lahir budak lelaki, bunuh dah. Keluar arahan. Tak payah bersidang parlimen ni dah. Tapi keluar arahan dah. Hei, dengar sini semua orang Mesir. Lepas ni siapa yang bersalin, anak lelaki, bos cakap bunuh. Fir'aun cakap bunuh. Jadi habislah. Lahir lelaki bunuh. Sampai lahir Nabi Musa AS. Mak Nabi Musa kata, macam mana nak buat ni? Hanya kalau anak ni. Tawakal tu Allah. Ya. Jadi Nabi ada irhas, ya, tanda-tanda sebelum dia ambil jadi Nabi, Allah Ta'ala lindung. Pendek cerita, jumpa oleh Asyah, isteri Fir'aun. Comel budak ni, comelnya. Bang, kita bala bang. Fir'aun juga, sudah. Tapi bini dah minta. Macam kita tak ramah makan apa, tak ramah makan pizza. Bang, buka mulut. Kita bila pula cerita kita rasa macam, tak mahu nak kan, tempayak kita boleh. Contoh, tapi bini dia kata, bang, kita pun kunyah lah. Menahan lah. Itu kelebihan orang perempuan. Fir'aun pun kalah. Jadi akak-akak tu lelaki tak berapa Fir'aun nanti jangan lagi risau nak. Ya. Keempat, mencuci lubang hidung. Mencuci lubang hidung. Waktu sekarang kalau nak pergi mana tuan-tuan, lubang hidung ni menjadi tetap menjadi pujaan hatiku. Doktor tu pasal ni lubang hidung kau tu. Saya terimpact kali kalau. Ingat angkat ujung ni ya. Rupa sampai ke sini lubang hidung. Di bantai dia nampak bintang kejora. Macam ni doktor tak suka dia. Kalau dulu masa kecil, zaman korek telinga pakai bulu ayam. Meleleh dia. Sekarang hidung korek. Satu. Kono lagi kayak Arab pula. Wah, tak boleh hidung dah. Pilihlah tokak. Tadi dia cakap di bantai tokak rasa macam nak wabah. Banyak ni dia punya Arab. Parah. Mencuci lubang hidung. Bangun pagi istinsyak. Sebab Nabi cakap ketika tidur syaitan duduk dalam lubang hidung kita. Jangan dicari lah syaitan dalam tingki tu. Mana kau? Tak nampak dah. Kalau nampak kita tak edit kerja. Tarik. Ambil. Niat tu ingat. Nabi pesan. Bila kita ingat tu, insya-Allah kita melakukan sesuatu dengan ilmu. Ilmu tu maksudnya tahu. Ni orang baik kita buat, kita pun tak tahu. Apa orang baik pun tak tahu. Tengok orang baik dan baik jangan ya. Sebab tu pentingnya ada ilmu. Mencuci lubang hidung. Tak payah pakai apa penggodok tu apa tak payah. Masuk hembus. Kelima, memotong kuku. Memotong kuku ni sunnahnya hari Isnin, Khamis, Jumaat. Baik ya. Yang keenam, mencuci celah-celah jari, khususnya ketika mengambil wuduk. Yang ketujuh, mencabut bulu ketiak. Ini orang buat perumpamaan tuan. Jadilah seperti bulu ketiak, walaupun hidup tersapit, dia tetap tumbuh. Pagi ni dah lambat, pas lain dia sampai kan, tak apalah. Pasal dia dah terkenang putih canai sang burung ni. Ke-8, mencukur bulu ari-ari. Yang ke-9, beristinja. Istinja ni maknanya bersuci daripada hadas kecil, ya. Buang air kecil, buang air besar. Istinja ni maksudnya bersungguh-sungguh. Istinja tu betul-betul dan ya. Sebab antara perkara yang menyebabkan seorang itu diazab dalam kubur ialah istinja yang tak betul. Okey, orang lelaki kencing berdiri menyerak kono ke seluar, lepas tu kan semayang saja. Hati-hati, jangan ya. Jadi sungguh-sungguh berdaham, kemudian inilah yang macam kita belajar fiqh tu lah ya. Kalau nak tahu lebih, beli buku tajuk dia Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Dalam tu ada disebutkan kaedah-kaedah bersuci macam mana, pakai batu macam mana, berapa biji, menghadap kiblat, tak menghadap kiblat, berangin tanah lapang macam mana hukum, bulan dan matahari adalah semua disebut. Menghadap tak boleh, belakang tak boleh ya. Yang saya lupa yang ke-10 kata perawi hadis ini, rasanya ialah berkumur-kumur. Jadi 10 perkara ni tuan kita kena buat.
Ada tak yang kita tertinggal? Mungkinlah ada kita tertinggal. Kan kita tak ambil kisah nak hukum atau ambil wuduk lah. Jadi bila dah tahu, kita buat ya, istinsyak, masuk air dalam hidung. Ini banyak faedah kan ya, masuk air dalam hidung ni. Separuh orang perubatan cakap boleh mengelak daripada penyakit stroke pun dia. Tarik sampai ke sana, bila padi dia orang buyar. InsyaAllah. Hadis yang kedua dan daripada Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersuci itu sebahagian daripada iman. Maknanya bersih itu sebahagian daripada iman. Orang yang rajin berzikir, rajin itu pengotor, baju dia hitam taram, tidak sempurna iman dah. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Saya selalu ulang dulu, sebahagian itu maksudnya mustahak. Tahu tak mustahak? Mustahak ibarat kereta. Kereta mahal, angin tak ada. Boleh jalan tak tuan? Boleh jalan, tapi lapuk-lapuk sampai depan tu cabut tayar. Tinggal rem gerang. Berhenti orang makan roti canai sambung. Apa tu? Apa kau nak kata tu tuan? Itu Lamborghini tu. Tayar dah tak ada sekarang. Agak sempurna tuan. Orang yang bawa tu punya lah malu padahal awak Lamborghini dia malu ke tak? Berhentilah bang, tapi ni saya nak turun. Dia tak apa, dia lagi kau dah roket ni kan kawan. 1 kilometer meletup lari rang. Tak kira begitulah umpamanya ketidaksempurnaan iman. Kita ingat kita dah okey dah. Kereta kita road tax hidup 5 tahun sekali 5 tahun kita hidup kan, dengan cat berkilat, tayar tak ada ni. Macam itulah ibarat mengaji rajin, pergi umrah bagus, sedekah kuat, pengotor ya amat, tidak sempurna ya. Kita tengok keterangan sikit. Habis hadis yang pertama. Keterangan kebersihan merupakan sebahagian daripada iman, sama ada bersih daripada diri, pakaian, tempat dan persekitaran. Itu bersih yang zahir. Bersih yang batin itu lebih penting ya. Dia bersih dengan buruk ni lain kan. Baju lama tak apa, tapi bersih daripada baju baru yang kotor. Banyak harta tak apa, jangan sombong. Banyak harta sombong pula, kotor dalamannya. Yang lebih Allah Ta'ala murka, orang miskin yang sombong. Dah lah miskin, sombong lah pula. Beribadah tak nak, semayang malik, hidup pun susah. Ini lagi dibenci ya. Diri perlu dibersihkan supaya sentiasa sehat dan kelihatan rapi pada pandangan. Begitu pula pakaian, tempat dan sekitaran juga perlu dibersihkan, kerana kebersihan itu sesuai dengan fitrah manusia dan sesuai dengan tuntutan agama. Tapi kebersihan itu lahirnya pada dalam juga. Kalau dalam bancau, kotor, tak elok, jadi luar dia pun jadi tak elok. Jadi kita kena bersih hati. Orang cakap bersihkan hati kita. Antara satu kaedah kata ulama untuk membersihkan hati ialah membersihkan tempat-tempat kotor. Ya, bersihkan longkang itu boleh mendatangkan tawaduk. Bersihkan tandas, selepas ni kan kita pergi ke ramai, bersihkan tandas lah. Bersih hati kita. Jadi tawaduk. Oi, basuh jaman kata orang. Tak ada dah canggih je lah. Oi, basuh Ferrari istilah. Pagi minggu. Dia menaikkan. Dia bersihkan mana-mana kotor. Pergi kutip-kutip sampah tu, insya-Allah tawaduk jadi. Ya. Maka bila kita melihat sesuatu yang bersih, maka akan sejuklah pandangan kita dan hati kita akan menjadi tenang. Sebaliknya bila kita melihat yang kotor dan tidak tersusun, hati kita akan menjadi kusut dan pikiran kita akan menjadi tumpul dan tidak bersemangat. Kebersihan diri yang mustahak. Ya, lelaki mahupun perempuan. Orang lelaki dia nak isteri dia canggih. Awak ni macam haiwan. Haiwan ialah macam kelawar, pakai baju kupak kelawar pagi petang siang malam, macam kelawar, haiwan lah. Abang ni buat teman saya. Habis abang tu macam walrus tu. Walrus tu tak? Singa laut yang misai dia panjang. Dan misai macam walrus, boleh mengesan sesuatu pakai misai lah. Sebab tu kucing jangan digunting misai. Kalau digunting dia kurang aktif. Ya, zaman saya kecil tu, kita ni pantang jumpa sesuatu adalah mangsa sesuatu. Jumpa gunting, kain kita gunting, khoteh yang cerita. Sampai ke misai kucing kita gunting. Mak saya kata, jangan digunting misai kucing tu. Damam kan. Kotul pula tu. Besok tu damam. Jadi percaya bahawa menggunting misai kucing boleh menjadikan seseorang demam. Sejak itu tak ada saya gunting lah. Lepas saya dah besar, kita tengok ensiklopedia, kucing adalah sejenis haiwan yang malam dia aktif. Salah satu daripada dria untuk dia mengesan sesuatu menggunakan misai dah.
Tu akak nampak abang cunuk-cunuk bergerak bulan puasa, dia mencari makanan lah mencari tu. Bergerak misalnya. Bulan puasa, tak lama lagi nak puasa kan? Bergerak misalnya, tak bahaya tu. Ayah kata cek, dia tengah mencari satu tu. Contoh. Dia mengesan, ya. Jadi orang lelaki pun kena jaga kebersihan. Misalnya ni baru kita baca tadi. Ya, nak isteri kita lawak, kita pun kena smart. Baju bergosok. Gosok sendiri. Awak nak abang smart, gosoklah baju. La ilaha illallah. Gosoklah sendiri kan susah. Nak gosok baju, gosok. Beli setrika yang mahal lah. Yang pakai wap. Sekarang senang kan. Setrika wap tu, gosoklah apa pun, takkan hangat. Setrika dulu, melekap. Baju tu tak boleh pakai. Apa kau ni? Melekap. Lengan ni ada melekap. Rumah kita takkan gosok. Adalah kawan ada telefon, dia letak setrika tu. Kak. Jadi cerita elok surau ada kuliah duha muslimat. Kak dah terlupa. Dah takut suami menentang, dah siap dah. Pakai tak boleh. Dah melekap. Contoh. Ya. Dulu bahaya. Sekarang setrika senang. Tapi jangan arah ke muka kot lubang. Semua jenis dulu saya ingat setrika dulu. Cool lana apa benda tu wool ada dah dia punya arah tu. Kadang dah bangih balik pergi sekolah pantai yang paling tinggi tu semam. Mau rasik seluar berkilat bila pakai macam krotis kena ni. Kali macam seluar dah kuyak mak tak payah pergi sekolah. Tu akal budak dah tutur ni jangan buat ya. Jadi orang lelaki pun nak rumah komeh, tolonglah buat komeh. Awak ni tak ada kerja tu. Rumah ni kan ilah ayah ni nak berhenti jadi orang pun tak ada kerja rumah kita. Dari tadi asyik kat situ kau jawab ke dapur, kau jawab ke tengah, kau jawab memanglah tu tempat dia bekerja. Dapur tempat dia masak, tengah rumah dibuat kain, sambil dibuat kain buka lah TV. Kan? Kita bangih dah apa yang kita nak ni pun tak tahu. Kita sendiri ambil mop, mengemop baru tahu. Muak mengemop ni. Mop ada air rambut ni, mop ada air rambut ni. Lama lempar mop tu kumban beli dia. Telefon kawan dia dalam tayar tu. Itulah dah pakai. Akak jangan sedih kak, bukan suami akak, suami orang lain dalam dunia semua lebih kurang sama. Kan sebab tu Nabi ajar kita ikut ya. Mudah-mudahan kita dapat rahmat kasih sayang Allah. Okey, hadis ke-41 sampai lagi kan. Rapi, kemas dan cantik. Wa an ibn Hanzaliyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum hatta takunu ka'annakum syamatun fil nas fa inna Allah la yuhibbul fuhsya wa la tafahush. Rawahu Abu Daud. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن رجلا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. Artinya daripada Ibnu Hanzaliyah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu akan datang menemui saudara-saudara kamu. Oleh itu perbaikilah kenderaan kamu dan rapikanlah pakaian kamu sehingga kamu seakan-akan tahi lalat, yakni tumpuan pandangan di antara manusia. Allah tidak suka kepada yang keji dan tidak suka kepada sesuatu yang dijadikan keji. Jadi Nabi SAW mengingat kita, maknanya tadi bersiap sedia dalam keperluan hidup. Antaranya kenderaan antara nikmat atau rezeki, kata Nabi SAW dalam hadis, ialah kenderaan yang baik, rumah yang luas dan jiran yang tak menakutkan, yang tak menggugat. Itu antara rezeki Allah Ta'ala beri. Jadi kenderaan ni mustahak. Kalau dia dah berbunyi-bunyi tu, pilih cek buat komen. Jangan tunggu sampai terbarai baru kita nak ni. Sebab dia boleh mengganggu perjalanan dan menyedihkan hati. Dan rapikanlah pakaian. Maknanya pakaian kita kena cek ya, khusus kalau kita nak pergi ibadah. Kalau boleh biarlah pakaian tu proper, gosok lelawa, pakai wangi-wangian. Itu saya kuliah Jumaat baru ni kemarin di Masjid Syed Ahmad. Saya pesan adik-adik, anak-anak yang datang
pakai t-shirt, pakai seluar jeans, pastikanlah t-shirt tu labuh. Jangan nanti kita sujud nampak belakang kita, batal sembahyang, orang lain pun dia jadi batal mandang kan. Itu memang motor tu dia memang nak mandang, jadi jangan dibuat perkara yang ni, sebab kamu seakan tahi lalat. Nabi beri perumpamaan, orang akan pandang kita. Tahi lalat tu kan bila datuk orang nampak akik muka tu ada satu lalat orang pandang. Jadi Allah tidak suka kepada yang keji dan tidak suka kepada sesuatu yang dirikan keji. Maknanya pengotor, selekeh, Allah Ta'ala tak suka. Hadis yang kedua daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk syurga. Tidak masuk syurga ni tak masuk lah mana. Siapa yang ada dalam hatinya sifat takbur, kalau tak masuk syurga pergi ke mana? Ada tak masuk syurga, lepas tu duduk KRNR dulu? Tak masuk syurga, masuk neraka, dua je lah. Yang dalam hatinya sifat takbur, walaupun hanya sebesar zarah li yusawi. Lalu seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, sungguhnya seorang lelaki suka pakaiannya bagus dan kasutnya bagus, yakni apakah yang demikian itu dihukumkan takbur? Nabi menjawab, sungguhnya Allah Ta'ala itu cantik dan dia suka kepada yang cantik. Takbur itu menolak kebenaran dan menipu manusia. Dalam sebagian ini saya jumpa memperlekehkan orang lain, ya. Makna nak pakai yang cantik itu bukan takbur, itu kemas, itu cantik, itu bagus. Takbur itu ialah kibr, membesarkan diri, sebab itu sifat Allah SWT yang maha besar. Bila kita ambil sifat Allah itu, maka dihukum, diazab. Maka takbur itu menolak kebenaran, nasihat orang tak jalan dan menipu manusia. Maknanya dia memperlekeh orang. Alah kau apa nak nasihat orang pula. Itu sifat takbur, walaupun sedikit. Jadi macam mana baik ni, sinatori dah termarah, istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa istighfar, ya, minta ampun. Solat taubat, ya, taubat nasuha kita buat. Keterangan rapi, kemas dan cantik memang disukai oleh semua orang. Tidak ada orang yang suka kepada keserabutan dan kekotoran. Maka hendaklah kita sentiasa kelihatan rapi dan kemas seperti dipesan oleh Nabi SAW kepada sahabat-sahabatnya ketika mereka sudah hampir sampai ke satu tempat untuk menemui sahabat-sahabat mereka. Mana orang baru sampai ni, macam kita balik umrah lah, jangan pakai baju dah 3 hari tu. Orang Paluk itu mengumbang, tapi dia dah nak juga Paluk, buah minyak wangi bercampur dengan bau bakar putak pun. Jadi siaplah baju yang bersih satu, sampai ke lain tukar. Samalah kita nak pergi menemui orang kan, kita pakai sesemat, jadi orang nak salam kita pun dia rasa gembira, nyaman ya. Nabi SAW berpesan supaya mereka merapikan kenderaan dan pakaian mereka supaya mereka kelihatan kemas. Begitu pula Nabi SAW mengatakan bahawa orang yang indah pakaiannya atau kusut itu bukan dianggap sebagai orang yang takbur, tapi indah pakaian atau kasutnya itu bukan dianggap sebagai orang yang takbur, tapi Allah Ta'ala suka kepada yang indah. Takbur itu menolak kebenaran dan menipu orang lain. Okey, habis faham kan? Maknanya jaga kekemasan. Contoh tu lah, muka macam baru BSPM ya. Kemas, muda kan. Rumah tu boleh lagi pergi honeymoon. Belum boleh cakap kan. Kita suka salah sangka. Tapi apa salah ajaklah kawan. Hadis ke-42 yang last ya. Hari ni last dah ya. Maknanya kalau panjang umur kita jumpa lah ke mana, mungkin ke Mekah mana. Kalau ada lagi takdir Allah menentukan, kalau dipanggil saya datanglah. Kalau tak panggil kerana singkat sembahyang, jangan marah lah ya. Tapi habislah ni, habis 42 ni yang goal yang ketiga kita akan laporkan. Habis kan. Bismillahirrahmanirrahim. Masyarakat Madani yang diidam-idamkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, imamun 'adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillahi wa 'azza wa jalla wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun dhatul hasanin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aynah. Muttafaqun alaih. Artinya daripada Abu Hurairah
radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Ta'ala di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan. Bila ni? Kiamat nantilah, di mahsyar, kecuali hanya naungannya. Yang pertama, pemimpin yang adil. Siapa pemimpin itu? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Nabi cakap setiap kamu adalah pemimpin dan setiap orang bertanggungjawab ke atas yang dipimpinnya. Adil kepada diri sendiri, adil kepada ahli keluarga, adil kepada jiran tangga, adil kepada pekerja. Kalau dia pemimpin besar, adil kepada rakyat. Yang kedua, pemuda yang hidup dalam ketaatan kepada Allah. Ni orang muda, ada satu bahagian untuk orang muda, ya. Macam anak-anak muda kita ni yang ada pagi ni, sebab orang muda ni ujian dia banyak. Kalau nak tidur dia suka tidur, kalau nak makan dia boleh makan, dia tak ada sakit, dia pun tak ada apa-apa nak dipikir, tak ada tanggungjawab lagi semua. Jadi dia banyak ujian, tapi dia hidup dalam ketaatan kepada Allah. Nabi jamin satu perlindungan di hari akhirat nanti. Di hari tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah. Yang ketiga, lelaki yang hatinya terkait dengan masjid. Macam tuan ni, bangun dia nak pergi masjid, kan zuhur nak pergi masjid, sana nak pergi masjid, hati yang terikat dengan masjid. Yang ketiga. Yang keempat, 2 orang yang saling cinta mencintai kerana Allah, berhimpun kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Bukan sebab proyek. Tengok projek lah, kita kena ngam dengan dia tu. Dia tu lembaga tender tu. Kalau kata, kau jangan cik gaduh dengan dia. Dia cakap kita baral pun kita ngangguk dengan dia. Dia kat kita gimau kau bewak pun kita ngangguk dengan dia. Kita salam dia, cium tangan. Lepas tu kata dah pencen dah tak nampak dah. Tintin tu orang tu. Alah, oi, kita jadi dah. Tak boleh, tak masuk. Dia lillahi ta'ala. Abang ada kuasa, abang tak ada kuasa, saya sayang abang. Abang buat itu, abang buat ini, saya sayang kerana Allah. Kerana Allah. Maka orang ni dapat. Yang kelima, lelaki yang dirayu oleh perempuan yang jelita untuk mengerjakan dia, lalu berkata, aku takut Allah. Dia berkata, aku takut Allah. Bukan dia kata, abang takut bini. Dia tak pakai. Jangan ambil pasal, aku bini abang tahu kamu mengamuk, kan mampu kan. Jangan. Itu tak pakai. Ini akhafullah. Tak boleh. Saya takut Allah. Kemudian, yang keenam, lelaki yang menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kiri tidak tahu apa yang disedekah oleh tangan kanan. Dia maksudnya bukan suruhkan tangan tu, bukan. Kan Hermantina, tangan kanan memberi, sorokan tangan kiri. Maksudnya jangan dihebohan yang manusia puji. Boleh kalau nak bagi orang nampak, okey, majlis sumbangan air mineral bagi dia tu riak, bukan. Itu nak bagi galakkan kepada orang lain dan supaya orang tak datang fitnah. Mana datang air ni, ada orang beri. Jadi latihan ya untuk menjaga hati tu. Baik, dah terlebih waktu. Maka dia maksud tadi dia tak nak, sebab dia buat tu orang puji, tak nak. Dan seorang lelaki mengingati Allah dalam keadaan bersendirian, maka mengalir air matanya. Kata Pak Cumit, dia salah satu orang soleh yang ada di utara tanah air, kalau keluar air mata sebab takut pada Allah tu, ambil air mata dia, sapukan seluruh badan. Sebab air mata yang takut kepada Allah itu akan memadamkan api neraka. Ya, tuan-tuan, kakak-kakak duduk semayang malam tu, keluar air mata tu, ambil sapu ni, Allah, mudah-mudahan dia ni menjadi benteng kepada aku daripada api neraka. Sebab air mata tak akan bercakap nanti. Aku dulu pernah dikeluarkan oleh si Palan kerana takut pada Allah. Padam api neraka tu. Jadi keterangannya adalah di situ. Kita boleh baca sendiri, boleh jangan. Kemudian penutup pun macam biasalah, macam tutup makanan. Habis makan, tutuplah sendiri pakai tudung saji. Pandai makan, pandai simpan. Itu tak payah baca juga. Jadi habislah tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengajian kitab kita 40 hadis akhlak mulia. Mudah-mudahan dengan habisnya 42 hadis ini dapatlah kita sedikit banyak menjadikan akhlak kita yang termulia. Walaupun kita tak mampu nak sama dengan para sahabat yang dididik oleh Nabi SAW, tapi barakah, mudah-mudahan dengan barakah kita membaca hadis Nabi SAW yang dihimpunkan oleh pengarang almarhum, yang mudah-mudahan memberi manfaat kepadanya dan kepada kita akan ilmunya di dunia dan di akhirat. Jadi kita berdoa dengan kemuliaan Allah Ta'ala kurniakan kepada baginda Nabi SAW. Kita kasih, terlalu kasih menyebabkan kita bersungguh-sungguh, lalu Allah Ta'ala izinkan kita untuk belajar kitab ini, kitab hadis. Mudah-mudahan ianya menjadi bukti dan saksi kepada kita di akhirat nanti bahawa kita mencintai Nabi SAW dan bersungguh-sungguh untuk mengikuti sunnah baginda.
lalu kita dilayakkan untuk duduk bersama baginda dalam Jannatul Firdaus Al-A'la. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya minta ampun, minta maaf yang paling tinggi sekali berbanding dengan hari-hari sebelumnya, kerana telah tutup khatamlah kitab kita pada hari ini. Ya, dengan izin Allah, mudah-mudahan kalau ada lagi kesempatan kita jumpa. Kalau tak jumpa, saya minta ampun, minta maaf daripada ujung rambut sampai ujung kaki, sampai juga kemaafan pada jemaah-jemaah yang tak ada, yang tak berkesempatan ataupun dah ni, ya, berpindah dulu dia pernah ada. Saya minta maaf jugalah kalau ada yang terkuris hati, tercalar perasaan, tidak ada niat untuk menggurui hati mana-mana pihak, melainkan sebenarnya untuk peringatan pada diri sendiri sebagai orang yang duduk di sini bercakap, dan juga untuk semua, mudah-mudahan ada manfaat untuk menambah kebaikan kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sajalah ya, insya-Allah. Itulah dah ya, tak ada apa lagi dah. Dah habis dah, dah habis kan. Orang tua cakap habis minyak pelita padam, habis ya. Jadi saya simpanlah kitab dalam beg ni, saya buat balik. Tuan-tuan bolehlah ulang baca ya, dan kita cuba beramal dengan apa yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi samil-alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجاد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.